Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Siti Mariam binti Idris dan saya Cikgu Matematik Tambahan untuk video kali ini. Saya mengajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Air Hitam. Okey. Murid-murid semua, hari ini Cikgu akan mengajar bab 6 tingkatan 4 Matematik Tambahan iaitu hukum linear. Okey, apakah yang kita akan pelajari dalam bab 6 hukum linear? Yang pertama, murid-murid perlu faham iaitu hubungan linear dan tak linear. Yang kedua adalah hubungan linear dan hubungan tak linear. Dan yang ketiga, 6.3 adalah aplikasi hukum linear. Okey, untuk hari ini, Cikgu akan memperjelaskan untuk murid-murid dua perkara iaitu 6.1 hubungan linear dan tak linear dan yang kedua hukum linear dan hubungan tak linear. Baik, kita masuk kepada 6.1 iaitu hubungan linear dan tak linear. Okey. Mari kita fahamkan dulu apa yang membezakan antara hubungan linear dan hubungan tak linear. Okey, murid-murid boleh nampak di sini Cikgu berikan maksud iaitu graf yang membentuk satu garis lurus adalah satu hubungan linear. Manakala graf yang tidak membentuk garis lurus adalah satu hubungan tak linear. Kalau murid-murid perhatikan di bawah, Cikgu ada tunjukkan beberapa contoh graf. Kalau kita perhatikan di sini, ada 3 graf yang Cikgu tunjukkan. Agak-agak murid-murid yang manakah graf yang menunjukkan satu hubungan linear? Okey, mari kita tengok jawapannya. Okey. Tentulah graf yang pertama. Kerana graf yang pertama adalah graf linear kerana dia adalah satu garis lurus. Manakala graf yang kedua dengan yang ketiga adalah graf eksponen dan graf kuadratik. Okey. Jadi, kita masuk pula kepada aspek yang seterusnya. Macam mana kita nak melukis garis lurus penyuaian terbaik? Baik, kita fahamkan dulu apakah yang dimaksudkan dengan garis lurus penyuaian terbaik. Garis lurus penyuaian terbaik ialah garis lurus yang menyambungkan kebanyakan titik dan bertaburan secara seimbang di kedua-dua belah garis lurus itu. Okey, kita nampak nah, kat sini ayat dia tu dah boleh membayangkan apa sebenarnya penyuaian terbaik. Okey, Cikgu tunjukkan pula apa yang dimaksudkan dengan garis lurus penyuaian terbaik. Jadi murid-murid boleh nampak di sini kalau daripada titik koordinat semua ni kita ada koordinat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 koordinat yang Cikgu tunjukkan dalam contoh di sini. Kita perhatikan daripada graf di sebelah, okey, ada 2 titik yang tidak berada di atas garis lurus penyuaian terbaik. Dan kita perhatikan juga titik yang tidak menyentuh garis lurus penyuaian terbaik, dia berada dalam keadaan seimbang di atas dan juga di bawah. Dan kita perhatikan juga lagi jarak titik yang tidak menyentuh garis itu juga hampir dengan garis lurus penyuaian terbaik. So, inilah yang menggambarkan sebenarnya garis lurus penyuaian terbaik. Baik. Kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Macam mana kita nak membentuk persamaan bagi garis lurus? Yang kita kata, yang kita dah buat bagi terbaik tadi tu kan? Okey. Untuk bentuk garis lurus penyuaian ni, okey, bentuk dia adalah kita buat sebagai Y sama dengan MX tambah C. Okey, Y sama dengan MX tambah C kat sini kalau murid-murid nampak. Okey, untuk hukum linear kita tak boleh gunakan Y kecil dan juga X kecil. Kebiasaannya pelajar-pelajar didedahkan dengan Y kecil. Kejap nak Cikgu tulis. Okey. Y sama dengan MX tambah C. Ini kebiasaan yang pelajar diajar oleh cikgu-cikgu untuk menengah rendah. Tapi untuk hukum linear, kita tak boleh guna Y kecil. Kita kena guna Y besar dan juga X besar. Sebab untuk paksi X dengan paksi Y dalam bab hukum linear ni, dia boleh menjadi pelbagai pemboleh ubah. Kadang-kadang dia boleh jadi paksi X ni X kuasa 2. Jadi, dan Y, paksi Y juga kadang-kadang boleh jadi punca kuasa Y. Sebab itulah kita gunakan persamaan bentuk dia mestilah Y besar dan juga X besar. Supaya dia menjadi satu simbol untuk kita gunakan sebagai simbol untuk persamaan garis lurus. Jadi daripada sini persamaan Y sama dengan MX tambah C, Y besar adalah paksi Y dan X besar adalah simbol untuk paksi X. M di sini
masih lagi sama iaitu kecerunan dan C pula adalah pintasan pada paksi Y. Okey. So, cikgu dah terangkan sedikit macam mana kita nak dapatkan kita nak bentukkan persamaan untuk garis lurus. Jadi untuk teruskan lagi kefahaman, cikgu berikan satu contoh di sini untuk kefahaman murid-murid lagi. Okey, graf di bawah menunjukkan sebahagian daripada garis lurus yang diperoleh dengan memplot 1 per Y melawan 1 per X. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Okey, kalau murid-murid nampak di sini 1 per Y inilah yang cikgu maksudkan tadi, ini sebenarnya Y besar dan ini adalah X besar. Sebab itulah kita tak boleh gunakan persamaan Y sama dengan MX tambah C untuk menyelesaikan soalan hukum linear. Kita kena ubah cara penulisan kita untuk bab ni. Kita kena buat Y besar sama dengan MX tambah C. Okey, M dengan C masih lagi kekal ikut yang kita dah belajar seperti biasa. Okey, lepas tu untuk kita selesaikan soalan ini, okey, cikgu masuk pada slide yang seterusnya ya. Okey, tadi kalau murid-murid nampak, cikgu ada bagi 2 koordinat. Daripada 2 koordinat ni, okey, kita dah boleh terus tentukan kecerunan. Apa formula kecerunan? Ingat lagi tak? Okey, bagus. Minta maaf. Bukan Y, M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey. Cikgu bantu juga murid-murid hari ini macam mana Y2 dengan Y1, X2 dengan X1. Mungkin ada yang mungkin terlepas pandang. Baik. Kalau koordinat yang pertama ni, kalau kita letak yang ini X1, so ini akan jadi Y1. Koordinat yang kedua, kalau yang ni kita letak X2, yang ini akan jadi Y2. Dia mesti sekata. Pelajar tak boleh tertukar. Contoh di sini X1, sini Y2, sini X2, sini Y1. Ini tak boleh lah. Kita mesti ikut senada. Kalau X1, Y1. Kalau X2, Y2. Lepas tu kita ambil lah. Ikut formula ni, kecerunan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, kita masuk dia punya solution dia. Okey, nampak? Cikgu dah tunjuk tadi. Sekejap, saya patah balik untuk murid-murid tengok balik apa dia punya titik tadi. Nampak tak di sini? Y2 adalah 20, Y1 7. Jadi kita boleh buat 20 tolak 7 bahagi dengan 19 tolak 1. Okey, betul tak? Kita tengok. Betul. Nampak? 20 tolak 7 bahagi 19 tolak 1. Jadi kecerunan tadi kita dapat 13/8. Cikgu, peliknya nombor ni. Itu biasa dalam matematik tambahan. Jangan takut ya. Okey. Jadi kita masukkan pula dalam bentuk persamaan garis lurus. Okey, kamu dah dapat tadi maklumat cikgu dah jelaskan. Untuk paksi Y adalah 1 per Y. Untuk paksi X adalah 1 per X. Kecerunan kita dah dapat iaitu 13/8. Gantikan dalam persamaan ni. Okey, murid-murid sebenarnya untuk kita bentukkan persamaan garis lurus ni ada banyak kaedah. Tapi cikgu dah cuba tanya pelajar-pelajar lain, terutamanya pelajar-pelajar yang kategori yang agak susah nak faham dan mereka lebih suka memilih menggunakan kaedah ni, iaitu menggunakan Y sama dengan MX tambah C. Ada satu lagi kaedah yang cikgu nak ceritakan di sini, tapi cikgu tak cerita dengan lebih, cikgu cuma bayangkan saja gambarkan kat sini. Kita boleh guna Y tolak Y1 sama dengan MX tolak X1. Tapi dalam ni cikgu tak cerita dengan lebih lah. Saya fokuskan kepada Y sama dengan MX tambah C. Kenapa kita guna yang ni? Sebab yang ni selalunya mendapat pilihan ramai lah pelajar-pelajar matematik untuk selesaikan. Okey. Daripada sini, bila kita dah gantikan kecerunan, kita dah ada titik X dan juga Y. Y dia 20. Paksi Y 1 per Y adalah 20. Paksi X dia adalah 19 daripada koordinat tadi. Dan kita akan kira kita dapat C sama dengan 113/18. Okey, itu adalah pintasan Y. Kemudian, pelajar gantikan semula kepada bentuk yang tadi. Y sama dengan MX tambah C. Okey, dan okey, cuba tengok. Kenapa tiba-tiba jadi Y? Kenapa tiba-tiba jadi Y? Mulanya 1 per Y. Kenapa tiba-tiba jadi Y? Sebab arahan soalan. Okey, kita tengok tadi. Arahan kata ungkapkan Y dalam sebutan X. Okey. Macam mana nak tukar jadi Y dalam sebutan X? Cikgu, macam susah lah cikgu. Baik, macam ni.
Untuk selesaikannya ni, pelajar kena pandai pula menyelesaikan soalan pecahan. Kenapa saya kata pecahan? Sebab ini adalah pecahan. Tetapi, sekejap ya, kalau pelajar tengok di sini, di sebelah 18, okay, untuk selesaikan soalan pecahan, kalau kita nak gabungkan, kita kena pastikan bahagian penyebut dia sama. Jadi, nak bagi dia sama, kita kena darabkan bahagian penyebut yang di sebelah kanan cikgu ni. Kita kena darabkan dengan X. Yang ini pun kita kena darabkan dengan X. Apabila bahagian bawah dia dah sama, kita boleh cantumkan 1 per Y sama dengan 13 per 18X tambah 113 per 18X. Nampak murid-murid? Di bawah dia dah sama. Jadi kita boleh gabungkan sama dengan 13 tambah 113 per 18X. Kemudian pelajar boleh rotate ataupun ubah kedudukan. Yang di bahagian penyebut kita naikkan semua ke atas. Dia akan jadi Y sama dengan 18X per 13 tambah 113, sorry yang ni X lah. Yang ni X. Tambah 113 X. Okey, jelas murid-murid macam mana dapat Y tadi tu? Dekat bahagian ni lah selalunya yang menjadi isu untuk pelajar-pelajar yang kategori lemah sedikit. Jadi cikgu dah bantu murid-murid untuk nampak macam mana daripada 1 per Y menjadi Y. Okey murid-murid? Boleh? Alhamdulillah. Okey. Seterusnya kita akan sambung kepada video yang seterusnya iaitu uji minda. Cikgu dah jelaskan semua tadi kan? Okey murid-murid, kita jumpa lagi. Kita nak tengok pula uji minda. Cikgu akan uji murid-murid hari ini dengan 2 soalan berkaitan dengan hukum linear. Baik. Okey, soalan yang pertama kita nak tengok. Dia kata rajah 1 menunjukkan 2 garis lurus L1 dan L2 yang dilukis berdasarkan 5 titik yang diplot pada satah. Betul ke 5 titik? Kita cek. Okey, 1, 2, 3, 4 dengan 5. Dan kita ada 2 garis. Kalau murid-murid tengok kat sini, iaitu garis L1 dan juga garis L2. Garis L1 dengan garis L2 ini bersilang pada satu titik iaitu pada koordinat 6, 7. Okey. So maksudnya murid-murid kena bedah dulu apa yang ada dalam rajah yang diberi. Okey, arahan dia kata garis lurus yang manakah merupakan garis lurus penyuaian terbaik yang sesuai. Okey, daripada pemerhatian murid-murid agak-agak yang mana? L1 ke L2? Pandai. Jadi L1. Kenapa kita pilih L1? Sebab kalau kita tengok L1, titik yang tidak menyentuh garis lurus adalah titik 24 ni, koordinat 24 dan satu lagi ke atas ni, betul tak? Dan kalau kita tengok titik yang tak kena dengan garis lurus tu, dia dekat saja dengan garis lurus L1. Betul tak? Kita nampak jarak dia dekat je. So dia hampir. Nah, yang tak kena ni. Pandai murid-murid. Okey, kalau kita tengok L2 pula. Baik, kita tengok L2 pula. Kenapa kita tak pilih L2? Okey, ni garis di L2 nah. Cikgu highlight sikit, mungkin tak nampak. Sekejap ya. Okey. Jadi, berapa titik yang tak kena? Berapa? 3 kan? Pandai. So, 1, 2 dengan 3. So, 3 yang tak kena dan kalau kita tengok betul-betul, jarak titik yang tak kena pula ni besar. Jarak dia besar. Jadi, dia memang tak cantik garis lurus ni. Jadi, kita pilih L1. Baik, dah dapat dah L1. Macam mana nak jawab cikgu? Yang ni satu masalah juga untuk pelajar-pelajar matematik tambahan. Biasanya matematik ni kena bagi jawapan dalam nombor saja. Tiba-tiba kali ni kena cerita pula. Inilah satu masalah yang menjadi tekanan untuk murid-murid matematik tambahan. Macam mana nak buat ayat dalam soalan yang macam ni. Baik, tak apa, tak ada masalah. Cikgu bantu untuk hari ni. Okey, so apakah jawapannya? Cikgu dah terangkan tadi kan? Kita nampak X. Titik yang diloretkan sini, yang cikgu bulatkan, cikgu highlightkan kat sini dan juga yang di bawah ni yang paling hampir. Dan macam mana kita nak buat ayat? Kita kata garis L1 kerana, kena ada kerana nah, sebab dia tanya sebab apa? Kerana titik-titik yang tidak dilalui, yang tidak nah, iaitu yang cikgu bulatkan dua ni yang tidak dilalui oleh garis lurus penyuaian
L1, terbaik L1 bertabur lebih seimbang. Maksudnya tadi kalau kita tengok kepada penjelasan, oh minta maaf tadi dah jauh. Penjelasan tadi kita kena bagi tahu dia seimbang sebab jarak dia agak dekat. Murid-murid juga boleh guna ayat lain, kita kata jarak titik yang tidak dilalui ini lebih dekat dengan garis lurus penyuaian terbaik. So ada dua jawapan yang cikgu bagi hari ini. Yang cikgu tulis iaitu lebih seimbang ataupun murid-murid bincangkan dari segi jarak. Kita kata jarak dia lebih dekat. Sebab tu dia adalah terbaik. Okey, fahamlah murid-murid? Alhamdulillah. So kita tengok soalan yang seterusnya dalam soalan yang sama tapi bahagian B pula. Okey, apa bahagian B pula? Ini kesinambungan daripada soalan yang A kan? Baik, dia kata diberi bahawa titik koordinat 10, 9 terletak pada garis lurus penyuaian terbaik. Maksudnya, dalam garis L1 yang kita pilih tadi ni, koordinat 10, 9 ada dekat sini. Agak-agak murid-murid dekat bawah ke dekat atas? Mestilah dekat atas lah sebab kalau kita tengok di sini 6. Jadi kalau X dia 10, mestilah dia berada di sebelah kawasan sini. Itu pun kita kena faham. Murid-murid kena bijak bahagian ni. Kadang-kadang ada murid-murid yang tak pandai juga nak teka. Koordinat ni sebelah mana? Belah kiri ke belah kanan? Kan? Okey. Jadi kita kena pandai teka. Maksudnya dia berada dekat kawasan sini. Iaitu mesti dekat garis yang ni. Dan bila dia kata terletak pada garis, maksudnya dia berada di atas garis ni. Cikgu letak kat sini lah. Cikgu letak lah. Mungkin duduk kat sini lah. 10 dengan 9. Okey. Arahannya kata ungkapkan Y dalam sebutan X. Ingat tadi tak cikgu ada buat soalan yang 1 per Y melawan 1 per X. Soalan yang contoh tadi kan? Okey. So sekarang cikgu tunjukkan pula yang ni. Tapi yang ni lain sikit. Paksi Y masih lagi 1 per Y. Tetapi paksi X adalah X kuasa 2. Tapi apa yang kita boleh guna? Kita guna Y besar sama dengan MX besar tambah C. Okey, very good. So kita next slide. Kita tengok apakah jawapannya. Okey. Nampak tadi? Cikgu dah tunjuk tadi. Yang ini adalah Y besar. Yang ini adalah X besar. Bentukkan dulu dalam persamaan. Bentuk persamaan garis lurus. Okey. Bila pelajar dalam kes macam ni, dalam soalan tak diberi langsung bentuk persamaan. Jadi bila pelajar boleh tulis macam ni, makna kata pelajar kenal apakah Y, apakah X besar dan Y besar. Pelajar layak untuk dapat 1 markah. Apakah P ni? P ini adalah standard untuk pengetahuan. 1 markah untuk pengetahuan. Seronok kan? Soalan ni nampak senang. Tak ada pengiraan yang banyak-banyak. Sebab tu saya suka highlight topik ni untuk bantu terutamanya murid-murid yang lemah. Baik. Seterusnya, kita dah tahu bentuk apa kita nak guna iaitu 1 per Y sama dengan MX kuasa 2 tambah C. Sekarang kita cari pula kecurunan. Kenapa nak kena cari kecurunan? Sebab tadi cikgu dah bantu murid-murid. Saya kata tadi, mana tadi? Okey, nampak tak? Kita dah ada 2 koordinat iaitu koordinat yang pertama yang bersilang ni dan juga koordinat yang kedua. Bila kita ada 2 koordinat, kita boleh cari apa? Kecerunan. Okey. Jadi kecurunan dia Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. So kita dapatlah kecurunan dia 1 per 2. Dan kita masukkan balik dalam persamaan yang kita dah jana tadi, iaitu 1 per Y sama dengan 1 per 2 X kuasa 2 tambah C. Okey, dah hampir-hampir nak betul dah ni. Tapi kat bahagian ni, masih lagi belum dapat markah sebab apa? Pelajar kena menunjukkan kemahiran. Nampak tak K kat sini? Nak dapat K1 kena buat apa? Kena cari salah satu titik sama ada titik 10, 9 ataupun titik 6, 7. Pilih salah satu. Antara 2 titik ni ganti dalam ni. Jadi cikgu pilih titik 10, 9. Kalau kita guna 6, 7 pun tak ada masalah. Kita akan dapat jawapan yang sama. Jadi bila kita ganti, 1 per Y adalah 9 lah. Jangan keliru. Saya risau. Kadang-kadang saya jumpa pelajar saya dan juga mungkin murid-murid juga. Ada yang buat 1 per 9 sebab dia kata Y ini 9. Okey, hati-hati lah. Ini memang banyak sangat berlaku. Tolong jangan buat lagi macam ni. Sebab dalam part C ni kita dah nampak. Kalau 6 ni adalah 6. Koordinat 6. 6 sendiri adalah X kuasa 2 dan 7 sendiri adalah 1 per Y. Hati-hati lah. Yang ni ramai pelajar yang terperangkap dekat sini. Okey. So 1 per Y sendiri adalah 9. Bukan 1 per 9. Okey. Jelas nak? Bagus.
Okey, jadi bila kita selesaikan, kita akan dapat C sama dengan 4. Dah dapat C, kita layak dapat K1. Nampak? Senang saja. Kalkulator pun guna sikit-sikit saja. Okey. Lepas tu, bila kita dah dapat yang ni, jangan lupa ganti balik. Ganti balik yang ni M, yang ni C. Okey, dah habis ke belum? Belum. Kenapa? Soalan minta Y dalam sebutan X. Bila Y dalam sebutan X, arahan tu maksudnya Y dalam sebutan. Maksudnya mesti Y sama dengan apa? Y sama dengan apa? So, Y sama dengan apa? Tapi yang kita dapat 1 per Y. Alamak, tak selesai lagi. Bila tak selesai, kamu kena usahakan supaya bagi jadi sama, iaitu penyebut dia kena bagi sama. Dulu baru kita boleh dapatkan Y dia. Kenapa? Sebab dia pecahan. Bila pecahan, kita tak boleh gabung macam tu saja. Okey. Kamu nampak kat sini? Cikgu dah buat nah. Kenapa daripada 4 jadi 8 per 2? Sebab kita nak samakan penyebut dia. Iaitu 2. 4 juga adalah 8 bahagi 2 sama dengan 4. Jelas nah? Cikgu macam mana dapat ni cikgu? Saya tak faham lah. Okey, tak apa. Cikgu terang sikit lah. Bagi kamu nampak. Macam ni. Mula-mula kita tulis 1 per Y sama dengan X kuasa 2 per 2 tolak tambah dengan 4. 4 ni sebenarnya per 1. Bila per 1 kan apa saja nombor kalau dia single. Kalau X juga adalah X per 1. Kan? Tiba-tiba cikgu pun, cikgu yang per 1 juga. Cikgu kalau cikgu seorang. Okey, sama juga. Jadi, 4 per 1. So, kita nak samakan penyebut dia. Kita darab dengan 2 dekat sini. Yang ni pun darab dengan 2. Macam sekolah rendah. Kan? Okey. Jadi, kita dapat 1 per Y sama dengan X kuasa 2 per 2 tambah 8 per 2. Jelas tak? Sebab tu dapat kat bawah ni. Bila dah sama, tadi cikgu dah terangkan, bila dah sama bawah ni, kita boleh gabungkan dia jadi 1 per Y sama dengan X kuasa 2 tambah 8 per 2. Lepas tu kita flip sahaja. Yang bawah naik atas, yang bawah naik atas, yang atas turun bawah. Yang ini sebenarnya bila turun bawah, dia jadi Y per 1. Cikgu kenapa tak tulis Y per 1? Tak perlu. Sebab dalam MAT kita perlukan best answer. Y per 1. X per 1. Memang akan jadi X. Memang akan jadi Y. Okey, jelas nak? Bagus. Hari ni. Mesti dapat A lepas ni MAT. Alhamdulillah. Okey. Baik, kita masuk soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni agak tinggi sedikit lah daripada soalan yang pertama. Baik, soalan yang kedua. Raja 12 menunjukkan sebahagian daripada graf Y melawan X. Ini kalau kita tengok ni, ini linear ke tak linear? Pandai. Tak linear sebab dia melengkung. Linear tu memang merujuk kepada lurus. Memang dia tak linear. Okey. Lepas tu dia kata, graf ini bagi persamaan Y kuasa 2 tambah 9 sama dengan 1 tambah P punca kuasa X. Jadi, fungsi untuk lengkung ini sebenarnya Y kuasa 2 tambah 9 sama dengan 1 tambah P punca kuasa X. Ataupun kita panggil set X. Okey, tingkat 4 dah belajar kan? Bab indeks set dan log kan? So, kita boleh panggil dia sebagai set X. Baik. Jadi, apa arahan soalan dia? Yang pertama, dia kata dia suruh kita lakarkan graf Y kuasa 2 melawan punca kuasa X. Jadi, bila dapat macam ni, pelajar tak perlu fikir panjang. Kita kena tukar Y ini menjadi Y kuasa 2 dan X ini menjadi punca kuasa X. Bila kita tukar kedua-dua paksi, iaitu Y kuasa 2 dengan punca kuasa X, tentulah daripada yang ini tak linear akan berubah menjadi linear. Okey, pandai nah, dah boleh agak nah. Bagus. So, kita tengok apakah jawapannya. Alright, jadi nampak kat sini, tadi koordinat dia dah bagikan. Iaitu yang pertama 64,2, koordinat A, koordinat B 256,4. Okey, cikgu dah buat dalam bentuk jadual. Nampak? Untuk koordinat 64,2, bila kita transferkan, ubah kepada keadaan di mana paksi Y dia, punca kuasa X dan juga Y kuasa 2. Okey, bila 2, kuasa 2 kita dapat 4. Punca kuasa X kita dapat 8. Jadi koordinat baru untuk dilinearkan adalah 8, 4. Okey. Yang kedua, 256. Bila kita ubah menjadi linear, 256 akan berubah menjadi 16. Punca kuasa 256 adalah 16.
dan 4 kuasa 2 adalah 16 juga. Jadi koordinat baru kita dah dapat sekarang ni iaitu 8, 4 dan juga 16 dengan 16. So bila dia kata lakar, okey, ini untuk maklumat tambahan bila kita jawab soalan bila kata lakar, pelajar, murid wajib guna yang pertama alat tepi lurus. Apa dia alat tepi lurus tu? Murid-murid, alat tepi lurus kita boleh guna pembaris, even kad pengenalan asalkan lurus. Okey. Lepas tu pula yang kedua, grid. Grid pastikan sekata. Apa dia grid? Grid tu maksudnya sela di antara setiap saiz ni. Pastikan sekata. Macam mana nak bagi dapat sekata, cikgu? Ya, kita gunalah senjata yang paling kita ada waktu peperiksaan iaitu pembaris. Alah, kat sini cikgu lupa bawa pembaris pula. Dekat pembaris tu kita ada grid, betul tak? Grid, okey, ni pembaris kamu. Bayangkan ni pembaris kamu. Kita ada kan yang untuk 1 cm, 2 cm, 3 cm. Jadi murid-murid gunalah grid pada pembaris untuk tanda grid dekat sini supaya dia lebih sekata. Nampak tak idea tu nak? Bagus. So kita teruskan dengan soalan ni. Bila dia kata lakar, kita dah dapat 2 koordinat. Nampak? Cikgu dah bantu murid-murid kat sini. Cikgu dah tanda. Ini apa koordinat dia? Ya, kita dapat 8 dengan 4 dan yang kedua iaitu koordinat dia 16 dengan 16. Untuk jawab soalan ni, pastikan murid-murid label paksi Y, label paksi X. Lepas tu plot. Jangan plot guna bulat-bulat ni. Tak mau nah. Kita tak pakai untuk SPM. SPM hanya dibenarkan guna pangkah. Ataupun nak buat dalam bentuk tambah. Tapi tambah ni tak berapa nampak lah bila kita buat tambah. Kadang-kadang dia bertindan dengan kertas graf. So, yang terbaik, the best pilihan adalah kita guna simbol pangkah. Macam cikgu buat ni lah. Okey, dapat nah maklumat nah murid-murid? Bagus. So, kita gariskan di antara 2 titik tersebut. So, kita menjawablah arahan soalan yang pertama iaitu lakarkan graf Y kuasa 2 melawan punca kuasa 2X. Okey, pandai. So, kita tengok pula yang seterusnya iaitu bahagian B. Bahagian B dia kata apa? Tentukan pula persamaan. Tadi dah dapat dah lurus. Sekarang kita nak tentukan persamaan dia pula. Macam mana nak tentukan persamaan? Okey, persamaan kita guna Y sama dengan MX tambah C. Bagus. Tapi kita kena tahu dulu apakah paksi Y dengan paksi X. Tadi kan kita dah buat lakaran yang kamu dah buat dekat A tu. Yang paksi X kita buat sebagai punca kuasa X. Yang paksi Y kita buat sebagai Y kuasa 2. Jadi kita guna pakailah maklumat tu kita buat dalam ni. Yang ini kan Y besar. Oh, minta maaf, yang ni belum lagi. Yang ini adalah fungsi yang kita dapat daripada soalan. Yang diberi nah. Yang diberi maksudnya kamu kena ubah dulu menjadi fungsi linear. Okey. Jadi kita nampak paksi Y adalah Y kuasa 2. Nampak sini? Ini adalah Y kuasa 2. Paksi Y kita ubah dia. 9 kita ubah ke sebelah sana. Dia jadi 1 tolak 9. So, negatif 8 ini apa? Murid-murid? C. Bagus. Dan perkali untuk P. Yang ini adalah kecerunan. Dan ini adalah paksi X. Iaitu X besar. So, kita dah dapat dah dalam bentuk persamaan garis lurus. Okey, dah cerah dah ni. Dah semakin jelas nak jawab. Okey, dah dapat bentuk dia. Nampak cikgu bagi P1? Minta maaf. Dah nampak cikgu bagi P1? Okey. Jadi sekarang ni tinggal kita nak cari pula kecerunan. Kecerunan dia kita dah tahu P itu adalah kecerunan. Nak buat kecerunan macam mana? Kena dapat 2 titik Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Nah, ada di sini. So, 16 tolak 4 bahagi 16 tolak 8. Dan kita dapat 3/2 ataupun 1.5. Cikgu nak guna yang mana yang terbaik? Ini selalu persoalan ditanya oleh murid-murid. Okey, pendapat cikgu gunalah pecahan. Ini nampak lebih terbaik. Bila dalam perpuluhan kita nampak macam tak cantik kalau kita bubuh dalam persamaan. Okey, boleh nak? Baik. So kita pilih, nampak dalam jawapan cikgu, cikgu pilih 3/2. Cikgu tak pilih 1.5. Okey, itu adalah nilai yang lebih baik. Kemudian kita kata, kita gantilah. Kita dah dapat kecerunan dia 3/2. Dan C nak cari tak C? Tak payah dah. C dah ada ni di sini. Negatif lah 8. Contoh yang cikgu ajar tadi, cikgu cari kan? Cikgu bantu kamu cari kan? Okey, yang ni tak perlu dah. Kita boleh dapat sendiri daripada persamaan. Wow. C negatif 8. Terus ganti di sini. Jadi kita dah dapatlah
persamaan garis lurus penyelesaian terbaik mematuhi kehendak bentuk Y sama dengan MX tambah C, di mana Y besar adalah Y kuasa 2, X besar adalah punca kuasa X, kecerunan dia 3/2 dan pintasan dia negatif 8. Cukup semua maklumat tu, kamu dapat N1 dan kamu kira kecerunan tadi betul, kamu dapat K1. Berapa markah semua? 3 markah. Nampak tak? Senang yang cikgu cerita ni semua untuk pengetahuan murid-murid adalah soalan-soalan yang bukan cikgu ambil daripada maklumat biasa lah. Ada yang daripada SPM, ada yang cikgu analisis daripada soalan-soalan percubaan. Jadi, boleh nampak lah bahawa topik hukum linear ni sebenarnya mudah untuk kita kuasai dan mudah untuk kita selesaikan. Jadi, cikgu rasa itu saja untuk pengajaran cikgu pada hari ini dan cikgu mengharapkan semua dapat faham dengan baik, dengan jelas dan all the best untuk SPM dan juga untuk pembelajaran kita untuk UAS tingkatan 4 nanti. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.